Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 13, Bukan Kupinta, dengan tajuknya Lebam. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi. Manakala standard pembelajaran kita adalah 9.1.1 menyatakan punca kecederaan lebam dan 9.1.2 membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan lebam. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 100 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Terdapat banyak maklumat yang diberi tentang kecederaan lebam di halaman 100. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 100 buku teks kamu. Nadim mengalami kecederaan lebam dan terseliur. Lebam dan terseliur ialah jenis kecederaan ringan. Walaupun disebutkan di situ kecederaan lebam dan terseliur, perbincangan kita kali ini akan hanya merujuk kepada kecederaan lebam sahaja. Manakala kecederaan terseliur akan kita bincangkan pada video yang akan datang. Maka perbincangan kita pada kali ini akan fokus kepada maksud lebam, punca kecederaan lebam dan cara memberi bantu mula untuk kecederaan lebam. Terlebih dahulu, mari kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kecederaan lebam. Lebam ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Darah dari salur darah yang terjejas di bawah kulit terkumpul pada bahagian berhampiran permukaan seperti apa yang dilihat sebagai tanda yang berwarna biru dan hitam. Tanda ini adalah dari perubahan warna kulit oleh sel darah merah dan kandungannya. Ini adalah gambar tentang kecederaan lebam. Seterusnya, mari kita cari apakah punca lebam ini boleh terjadi. Yang pertama, lebam boleh terjadi akibat terkena hentaman atau hentakan objek keras. Yang kedua, lebam boleh terjadi apabila berlaku pelanggaran antara manusia, haiwan atau objek. Dan yang ketiga, lebam boleh terjadi akibat terjatuh. Mari kita lihat pula apakah gejala lebam. Antara gejala lebam adalah bengkak. Yang kedua, berasa sakit atau lenguh. Yang ketiga, kawasan tercedera berwarna biru atau ungu.
Dan yang keempat, kawasan tercedera berasa panas. Awalnya, punca lebam yang masih baru berwarna kemerahan. Kemudian, ia akan bertukar kepada biru atau ungu gelap dalam tempoh beberapa jam. Kemudian, ia akan menjadi kuning atau hijau selepas beberapa hari apabila semakin sembuh. Berapa lamakah lebam ini boleh sembuh? Lebam akan sembuh dalam tempoh antara 5 hingga 7 hari. Seterusnya, mari kita lihat apakah cara rawatan bagi kecederaan lebam. Yang pertama, tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Kita lihat cara kedua untuk merawat kecederaan lebam. Tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit. 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Ini adalah tuala yang boleh digunakan untuk membuat tuaman panas kepada bahagian yang lebam. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana cara bantu mula ketika lebam. Rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Kemudian, tuam sejuk selama 10 minit selama 2 jam. Seterusnya, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Seterusnya, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Dan yang terakhir, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Sebelum mengakhiri perbincangan kita, kamu ada satu tugasan, iaitu satu soalan yang perlu kamu selesaikan. Mari cikgu bacakan soalannya. Ramalkan kesan jika kita tidak memberikan bantu mula yang betul kepada kecederaan lebam. Tadi kita ada membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan lebam, apakah punca lebam, apakah gejala lebam. Kemudian kita ada membincangkan tentang bagaimana lebam ini boleh dirawat dan bagaimana kita boleh memberikan bantu mula kepada kecederaan lebam yang berlaku. Bagaimanapun, kamu perlu meramalkan atau memberikan jawapan apakah yang mungkin berlaku kepada kamu sekiranya bantu mula yang diberi pada awal kecederaan lebam berlaku tidak menepati syarat ataupun tidak mengikuti prosedur yang betul. Cuba kamu ramalkan apakah kesan yang mungkin berlaku kepada lebam tersebut. Mari kita lihat apakah kemungkinan yang berlaku sekiranya lebam itu tidak dirawat dengan betul. Jika kita tidak memberikan bantu mula yang betul kepada kecederaan lebam, besar kemungkinan lebam itu akan menjadi semakin besar dan pekat tanpa sebab yang diketahui.
Selain itu, lebam itu akan bengkak dan menyakitkan. Di samping itu, ada kemungkinan kita tidak akan boleh menggerakkan sendi kerana kecederaan lebam itu menjadi serius. Jika lebam itu berlaku di mata, lebam tidak susut dan menyebabkan kesukaran untuk melihat. Jadi, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku sekiranya kamu tidak memberikan bantu mula yang betul kepada kecederaan lebam. Seterusnya, cikgu ingin kita rujuk kepada informasi yang terdapat di buku teks kamu. Ini adalah satu informasi yang penting untuk kamu fahami. Semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, dilarang menyapu minyak urut atau lotion panas, menggunakan peg panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Kamu perlu mengambil kira tentang informasi yang penting ini kerana jika kamu melanggar arahan atau syarat yang diberitahu, maka kecederaan kamu akan lambat pulih. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang kecederaan lebam. Kita telah membincangkan tentang maksud lebam. Kita membincangkan punca lebam berlaku. Begitu juga dengan apakah gejala lebam. Dan seterusnya, kita membincangkan tentang bagaimana lebam boleh dirawat dan bagaimana kita boleh memberikan bantu mula kepada kecederaan lebam yang berlaku. Kesemua perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4, halaman 100. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.